Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi siapa ada bersama dengan saya hari ini? Tengok sikit mana orang-orangnya. Macam ada seorang je. Macam ada seorang je, macam tak ada orang je. Okey, Waalaikumsalam Puan Wahidayah. Siapa ni? Puan Hidayu, Puan Faizah, Puan Nabila, Puan Khairunisa, Puan Nur Ain. Okey, Waalaikumsalam semua. Ingat komen saya tak naik lagi tadi rupanya. Ha. Okey, malam ni saya nak share ilmu macam biasa, kan. Malam ni saya nak share berkenaan, saya rasa berkenaan satu persoalan yang banyak juga ditanya. Okey, banyak juga ditanya iaitu berkenaan anak yang berat mulut. Berat mulut ni apa istilah berat mulut? Ni selalu biasanya orang akan cakap okey anak berat mulut. Selalunya kita akan nampak ciri-ciri tertentu pada anak ni. Tapi sebenarnya apa yang kita boleh buat untuk bantu anak-anak yang dikatakan berat mulut ni. So biasanya adalah yang akan tanya yang akan tanya mungkin okey anak berat mulut lah, macam susah sangat nak bercakap, macam jarang-jarang bercakap ataupun dia nampak macam malas nak bercakap. Kan malas nak bercakap. Okey, adakah anak malas nak bercakap? Adakah sebenarnya memang anak ni malas? So adakah istilah malas tu sesuai digunakan untuk anak yang masih lagi belum bercakap? Dia macam tu. Okey, tapi ada satu lagi, adakah anak tu betul-betul malas? Ataupun sebenarnya dia tengah mengalami kesukaran untuk bercakap, kita je yang tak tahu. Kita je yang tak tahu macam mana nak bantu dan juga sebenarnya kita tak tahu apa masalah anak ni sebenarnya menyebabkan dia masih lagi susah sangat nak keluar, macam berat, macam ada emas ketul lah mulut tu kan. Kalau keluar tu bob emas ketul tu, okey juga boleh jual kan? Ha. Okey, sebut masa nak cakap. Okey, nanti saya akan explain berkenaan tu. Okey, bila sebenarnya kita bercakap, bila seseorang manusia tu bercakap, atas tujuan apa kita bercakap itu kena put in the consideration bila kita bercakap tentang anak yang berat mulut ataupun bercerita tentang isu bercakap ni lah, isu bercakap ni. Alright. So siapa kat dalam ni, rasa-rasanya lah, rasa-rasa ada masalah tu. Rasa-rasanya macam anak kita lah, macam tu kan. Maksudnya kalau nak cakap tu macam jarang-jarang keluar, sekali-sekala je keluar. Tapi faham, yang tu selalunya. Okay, dia faham kita bagi arahan, boleh ikut tapi nak cakap tu jarang-jarang je keluar. Maksudnya kalau keluar tu sebiji lepas tu dah tak dengar dah. Ataupun kadang-kadang keluar, kadang-kadang tak. Ataupun sikit je perkataan baru sebut. Faham macam dah banyak tapi sebut baru sikit. Siapa yang tengah mengalami
mengalami benda macam ni lah. Saya tak kata benda ni masalah lagi sebab dia ada level anak-anak ni dia bercakap ada level. Ada level tertentu yang dah dikatakan masalah, ada level anak cakap sikit-sikit bukan lagi masalah. Sebab dia masih tengah develop, kan? Okey. Ataupun, 2 bulan lepas adalah sebut, lepas tu dah tak ada. Lepas tu tak dengar dah. Okey, ada juga yang macam tu. So kena ingat tau sebelum saya start, kena ingat yang anak lambat bercakap. Lambat bercakap, saya kata lambat bercakap ni maksudnya dia maksudnya dia dah sepatutnya umur ni dia dapat kemahiran ni tapi dia belum dapat. Macam tu. Okey, tu dikira sebagai lambat bercakap lah. Dan lambat bercakap ni kena faham, anda kena tahu yang dia ada banyak sebab. Okey, lambat bercakap ni dia ada banyak sebab. Sebab dekat sini adalah kan, sebab kat sini adalah apakah, biasanya kan, biasanya untuk rawatan ni untuk saya cerita untuk rawatan tau. Bukan untuk diagnosis. Bukan untuk diagnosis, apa kira panggil label problem anak tu. Label tu macam contoh anak ni tadi, ada autism, ada apalah diagnosis dia tadi tu. Okey. Yang itu diagnosis. Tapi bila kita bercerita tentang rawatan, bila kita kata kita nak bantu anak ni untuk rawat masalah dia, untuk kita improve masalah anak ni, benda pertama yang kita kena tengok adalah kemahiran apa yang dia tak ada ataupun kemahiran apa yang anak ni masih kurang menyebabkan dia belum cakap. Okey, yang ini general. Ini saya bagi secara general. Jadi mana-mana anak, tak kisah umur dia berapa, especially kalau dah umur setahun 6 ke atas. Okey, ni general knowledge ni Setahun 6 bulan ke atas, kalau masih belum ada menyebut perkataan, itu dah sebenarnya dah masuk ke dalam kategori lambat bercakap. Okey, setahun 6 bulan ke atas. 2 tahun, 3 tahun kalau masih belum ada perkataan, belum boleh bercakap, yes, itu dah dikira sebagai kategori lambat bercakap. And then dia ada lagi, okey, kalau 2 tahun dah bercakap tapi tak boleh buat ayat. Contoh 2 tahun, okey cakap, dah cakap dah tapi ayat belum ada, macam sepatah-sepatah je baru. Adalah sikit vocab dia, perkataan disebut tu sikit. Contoh. Itu pun dah kategori lambat juga. Ataupun umur 3 tahun. Okey, 3 tahun, okey anak boleh cakap, ada perkataan disebut tapi belum boleh buat ayat 3 patah perkataan dan lebih. Mama nak susu, mama tu ikan, ikan tu makan, contohnya lah. Itu ayat 3 patah lah yang dia sambung kan. Mama nak nasi ataupun tengok tu ada cat, tengok tu cat contohnya. So 3 patah. So kalau 3 tahun masih tak boleh menyebut ataupun membuat ayat 3 patah ataupun lebih, 3 patah ataupun lebih, itu pun dah dimasukkan ke kategori lambat bercakap. So lambat bercakap ni adalah di mana kita tengok anak tu kebolehan dia untuk sesuatu kemahiran tu dia dah capai ke belum ikut umur dia. Macam tu. Dan sebab tu ada banyak. Dan rawatan dia setiap anak tu adalah rawatan kita tengok apa kemahiran yang dikurang menyebabkan dia jadi lambat bercakap. Bukan kita rawat condition dia tau. Contoh contoh anak tu didiagnose sebagai mempunyai GDD contohnya. Kan GDD. GDD, Global Developmental Delay. Kita ada rawatan untuk anak global, dia tak ada macam tu. Anak ni didiagnose autism. Ini rawatan bab untuk anak autism. Dia bukan macam tu. Kalau bercakap dan berkomunikasi, dia kena tengok ciri-ciri. Kena faham dekat situ. So, apa saja teknik yang saya ajar sebenarnya adalah general untuk semua anak yang ada masalah lambat bercakap. Tapi anda kena ambil mana satu yang sesuai dengan anak masing-masing. Sebab saya akan bagi mengikut ciri-ciri. Saya akan ajar mengikut ciri-ciri. Ciri-ciri apa yang kurang. Okey, contoh pada hari ni, topik dia adalah berkenaan anak yang lambat bercakap tapi diistilahkan ataupun ramai orang kata anak ni berat mulut. Berat mulut ni selalunya lah. Selalunya kita nampak anak ni faham arahan. Kalau anak tak faham arahan langsung, tak ada contact, tak ada attention, yang tu orang tak cakap berat mulut. Sebab orang kata memang memang dia ada masalah. Orang nampak masalah lain lebih prominent. Contohnya anak tak fokus, kan. Susah nak bercakap sebab tak fokus contohnya. Tapi kalau berat mulut ni, selalunya parents akan confuse. Sebab dia boleh faham arahan. Tapi kenapa dia tak cakap? Betul tak? Selalu kita akan, ramai yang akan confuse kat situ. Okey, dia dah faham dah perkataan-perkataan ni tapi kenapa dia tak sebut?
Kenapa dia tak guna ataupun, oh dia dah ada pernah kita pernah dengar dulu dia sebut sekali, lepas tu macam tak dengar dah. Dia nampak yang macam tu. Selalunya yang macam tu. Kan yang membuatkan kita confused. Kan? Membuatkan kita rasa confused. Macam, kenapa ni? Kenapa tak cakap lagi? Patutnya dah cakap dah ni. Faham ni tapi tak cakap lagi. Macam tu. Okay, tapi berlainan lah. Berlainan kalau let's say anak anda mengalami contohnya masalah pada fokus, tak boleh nak respon. Kalau yang macam tu, mungkin berbezalah rawatan dia. Dia boleh pakai teknik yang saya ajar ni tapi ada lagi teknik lain yang kena tambah. Macam tu. So berdasarkan ciri-ciri apa tadi yang dia kurang. Okay? Tu sedikitlah mungkin bagi yang first time join live, bagi yang mungkin masih nak memahami tentang anak lambat bercakap ni. So sedikit explanation saya bagi dekat situ. Alright. Tapi malam ni saya nak discuss berkenaan anak yang dikatakan, yang kita nampak macam berat mulut. So apakah sebenarnya yang berlaku dan apa teknik? Saya nak ajarkan 3 perkara ataupun 3 cara yang anda boleh gunakan untuk bantu anak ni supaya lebih banyak. Lebih banyak sebut, lebih banyak dapat bahasa dia tadi tu. Okey? Ah, Nak tengah share tip dah ni baru je start Cik Imah. Saya nak bagi teknik-teknik. Baru start. Sabar. Okey. Ah, Tadi tu explain sikit. Takut ada yang masih tak faham lagi. Sebab ada yang tanya saya. Okey, kalau untuk boleh tak saya share teknik untuk ajar anak autism bercakap? Boleh tak share teknik untuk ajar anak isolated speech delay bercakap? Boleh tak ajar teknik untuk anak yang masalah pendengaran bercakap? Boleh tak share teknik untuk anak yang Down syndrome bercakap? Actually sebenarnya Ah, okay. Tak apa Cik Imah. Baru start, okey tak start, tak masuk point lagi. Okey. Alright. So sebenarnya, semua condition yang saya sebutkan tadi tu, kita kena tengok dulu apakah kemahiran yang anak tu tertinggal. Tak kisahlah anak tu didiagnose sebagai apa. Kan so diagnosis tu kita zoom letak tepi jap. Jangan terlalu bermain di fikiran, di minda sangat. Okey, jangan macam, apa rawatan untuk autism. Kalau search rawatan untuk autism dia akan keluar berderit. Kalau anda search dekat Google rawatan untuk anak masalah pendengaran berderit keluar. Tak tahu nak pakai mana satu je lagi. Tapi kalau untuk untuk bercakap dan berkomunikasi sebenarnya, okey, dia adalah berdasarkan apakah ciri-ciri ataupun apakah sebenarnya kemahiran yang anak anda tertinggal yang menyebabkan dia jadi lambat bercakap yang itu. Dia kita kena identify dulu. Alright. Okay, so saya nak masuk kepada kita punya point yang pertama. Point yang pertama. Okay, kita nak tengok kenapa. Kenapa sebenarnya apa yang sedang berlaku kalau anak tu cakap sikit-sikit, jarang-jarang keluar. Ada beberapa perkara lah yang menyebabkan anak jadi macam tu. Sama ada macam kadang-kadang sebut, lepas tu hilang. Dengarlah sekali sebut, lepas tu tak ada. Arahan biasa-biasa dia boleh faham tapi kenapa dia tak cakap lagi. So itu adalah antara condition yang anda boleh nampak. Tapi kenapa jadi macam tu adalah kan, adalah disebabkan kemungkinan kenapa anak berat mulut ni adalah yang pertama sebenarnya vocab dia tak cukup. Vocab dia tak cukup. Vocab tak cukup ni maksud dia apa? Perkataan ataupun vocabulary ataupun kosakata, perbendaharaan kata. Kan tu perkataan dia. Tak cukup ni maksud dia adalah anak ni tadi kan kita sebelum nak bercakap semua manusia sebelum nak bercakap kena faham dulu. Itu rules nombor 1. Okay. Kalau kita nak bercakap dan berbual menggunakan satu-satu bahasa tu kita kena faham dulu. Kalau kita boleh sebut pun, kalau kita tak faham, kita tak akan boleh guna untuk bersembang. Takkan boleh guna untuk bersembang. Contoh macam kita boleh nyanyi lagu Korea sebab kita selalu dengar. Contohlah kan. Kita selalu boleh nyanyi sebab kita boleh tiru orang Korea cakap, kita boleh tiru. Tapi kita memang tak faham sepatah habuk lah orang Korea tu cakap apa. Tapi kita boleh tiru dia cakap. Okay, kita boleh tiru tapi kalau kita tak faham perkataan disebut, kita tak akan boleh pergi bersembang dengan orang Korea. Takkan boleh. So, kalau kita nak anak tu guna dengan kita, kita nak anak tu supaya menggunakan perkataan tu dengan kita untuk berkomunikasi, untuk bercakap, untuk bersembang dengan kita, kena make sure dia faham dulu. Faham dengan banyak.
Faham dengan banyak. Maksud kat sini adalah faham apa yang dia dengar, itu kunci dia. Faham apa yang dia dengar. Kalau kita kata, kalau kita kata, "Adik, ambil botol." Contoh. So dia kena faham adik tu merujuk kepada diri dia, dah tahu adik itu adalah diri dia. Ambil, dia tahu what action, ambil tu macam apakah aksi ambil, ambil tu macam mana, dia faham, dia tahu dia boleh buat. Botol dia tahu yang mana, so dia akan faham semua. Dia berbeza kalau kita kata, "Adik ambil botol," kita tunjuk dekat botol. "Adik tu ambil botol, ambil, 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 ambil tu, ambil." So dia faham kita tunjuk ataupun dia faham perkataan yang kita sebut. Okey, so kalau dia faham apa yang kita tunjuk, yang tu bukan kefahaman auditory dia panggil. Yang tu dia tak boleh nak digunakan untuk bersebut, untuk bercakap secara spontan. Tapi kalau kita kata, "Adik ambil botol," kita cakap macam tu kan. Tapi kita tak ada tunjuk, tak ada apa, dan dia boleh pergi ambil, okey, yes, itu kemungkinan besar dia faham apa yang didengar. Yang penting dia faham apa yang didengar, yang tu. So kita nak tambah vocab dia. So condition yang pertama tadi saya kata kurang vocab. Kurang vocab kefahaman yang dia dengar, tu condition yang pertama. Okey, kemungkinanlah anak berat mulut ni. Kenapa sebelum saya masuk strategi. Okey, sebab strategi dia relate dengan sebab ni. Strategi ataupun teknik kita nak pakai untuk bantu anak-anak ni, dia berkait rapat dengan kenapa benda tu jadi. Okey, yang pertama mungkin vocab dia kurang, mungkin. Okey. Yang kedua, condition yang kedua adalah mungkin disebabkan oleh kurang peluang. Vocab dia mungkin banyak tapi dia tak dapat banyak peluang untuk guna. So kenapa tak dapat peluang untuk guna? So tengok macam ni, sometimes the environment, environment sekeliling anak. So kita kena tengok balik environment sekeliling. Environment sekeliling anak ni tadi adakah menyediakan peluang untuk dia guna bahasa dia? Ataupun everything is perfect, aku tak perlu minta, dia tak perlu nak bagi tahu, dia tak perlu buat apa-apa. Everything keperluan dia, dia dapat dengan mudah. Dia tak perlu nak minta, dia tak perlu nak bagi tahu. Everything was right, tak ada something yang wrong, tak ada. So peluang tu kurang. Peluang nak pakai tu kurang. And even mungkin dan kena tengok juga, kita kena tengok juga kita sendiri, orang yang bersama anak tu lah, kita ataupun mungkin ada atuk nenek ke contohlah kan dekat rumah tu, adakah kita memberi peluang untuk anak ni guna? Adakah kita banyak bersembang dan berkomunikasi dengan dia, banyak bercerita dengan dia. So kalau let's say, yang pertama environment terlalu perfect sampai anak ni tak perlu minta, tak perlu menggunakan bahasa dia untuk mendapatkan keperluan dia. Okey. So ataupun kalau yang itu kita kena ubah environment, kena bagi peluang. Ataupun kalau let's say kita kata sekeluarga ni memang jenis tak reti banyak bersembang, contoh. Tak reti sembang sangat dengan anak. Mungkin di antara kita sendiri dalam rumah pun kita tak banyak sangat bercerita, tak banyak sangat sembang. Masing-masing dengan hal sendiri, cakap sikit-sikit gitu-gitu je. So, anak akan buat benda yang sama. So, kita tak boleh expect dia bersembang dengan kita banyak kalau kita sembang dengan dia sikit. Faham tak? Tapi kena tengok, ini adalah perkara yang anda kena tengok in the environment. Kan? So, saya kata benda ni kita kena jujur dengan diri kita. Kalau salah kita just mengaku, saya kata. Katakan okey, memang kita jarang sembang dengan anak, just mengaku, admit it and teruskan apa yang patut dibuat. It's okay. Okey, maksudnya just tengok, kita kena sedar environment tu dan kita kena mengaku kalau let's say jangan nampak masalah tu hanya pada anak. Sometimes kena tengok juga dekat diri kita juga. Kat diri orang yang memberi language ni, adakah kita jarang bersembang dengan dia? Adakah kita tak banyak berbual? So jangan expect anak tu banyak berbual dengan kita kalau kita jarang berbual dengan dia. So itu yang kita nak sekarang kita nak kena ubah kita sikit-sikit lah. Mungkin kena belajar. Kena belajar dan kena ubah sikit-sikit. Of course boleh. InsyaAllah boleh. Kita mak dia kot. Kan? Kita ayah dia kot. Kita parents dia mesti boleh. Confirm boleh. Itu anak kita. Alright? Itu yang kedua. Kemungkinan kedua. Kurang peluang dan juga apa tadi tu? Kurang vocab. Kan? Kurang peluang ataupun kurang vocab. Lekat. Saya lekat ke? Okey tak saya? Bacakan buku cerita boleh, any interaction. Interaksi tak semestinya dengan ada toys. Interaksi tak semestinya kena ada toys yang canggih-canggih, kena ada buku, tak. Sometimes kita duduk saja-saja, tunjuk benda yang kita nampak kat sekeliling, itu dah cukup. Itu dah banyak interaction dah dengan anak. Tengok adik tu, ada tu. Tengok mak nampak tu lah, ada burung lah kat sana. Tadi kat rumah saya ada orang potong pokok lah apa kan. Tengok orang potong pokok kat tepi jalan.
tunjuk bunyi bising kan, cakap kat anak, "Tu dengar tak bunyi bising tu? Jom jom tengok orang potong pokok kat luar." Itu adalah interaction. That's interaction. Then dia, manusia akan appreciate the interaction. Kan? Ah, okey. Sebab anak Farhan bila dibagi tapi tak cakap lagi. Okey. Alright. So, mungkin ada ramai dah menggunakan teknik atau pernah menggunakan teknik yang saya ajar, sebelum ni. So, tapi yang ni sebenarnya saya nak ulang lagi, mungkin bagi yang tak pernah dengar, bagi yang dah pernah buat, dah dapat hasil pun, saya tahu ramai yang dah dapat hasil membuat. Tapi bagi yang first time ataupun anda masih lagi tercari-cari, so just cuba buat benda ni yang saya nak ajar hari ni. Alright. So, yang pertama, berbalik kepada teknik yang pertama. Berbalik kepada saya kata kemungkinan masalah sebab tadi. Yang pertama adalah anak tu kurang vocab. So, apa yang kita kena buat adalah kena tambah vocab anak. Kena tambah vocab anak. Tu teknik, itu adalah perkara pertama kena buat. So, tak kisah anak tu dah faham arahan ke, sometimes anda kena ingat, anak faham arahan dia bukan faham semua perkataan yang kita sebut. Kadang-kadang kita cakap arahan tu mungkin ada 4 perkataan tapi dia dengar 1 je, dia faham 1 je. Contoh kita kata, "Adik pergi buang sampah dalam tong sampah." Contoh. Pergi buang sampah dalam tong sampah, 6. Lepas tu dia pergi buat pula tu. Dia pergi buat. Jangan ingat anak tu memang faham perkataan pergi maksud dia apa, buang maksud dia apa, sampah maksud dia apa, dalam maksud dia apa, okey. Tong sampah maksud dia apa. Tong sampah satulah, 2 tu perkataan. Pergi buang sampah dalam tong sampah. 5 perkataan kat situ. Okey, so jangan expect dia faham 5-5. Sebenarnya kalau anak tu faham satu pun dia dah boleh tahu apa nak buat. Contoh, kita ambil sampah. Kita ambil satu kertas, renyok sampah, kita bagi kat dia. Adik pergi buang sampah dalam tong sampah. Dia faham satu perkataan buang, dia dah boleh buat arahan tu. Dia tak payah faham semua. Kalau saya kata saya ambil sampah ni, lepas tu saya kata, ni dah buang dengan macam dia. Anda faham satu perkataan kan? Sebab yang lain tu semua bukan bahasa lain. Saya bercakap dalam bahasa lain tapi saya letakkan satu bahasa Melayu yang anda pasti faham. Anda dia buang dia. So saya bagi benda ni. So apa anda akan buat? Mesti lagi buang. Kan? Mestilah pergi buang dekat tempat yang anda biasa buang. Kalau buang sampah, confirm anak tu tahu buang sampah kat mana kalau kita memang pernah ajar dia buang sampah di mana. Dia tak tahu nama tempat tu pun dia tahu kat mana. Kan? Dan buang sampah of course dalam bekas sampah yang kita dah ajar dia. So dengan hanya tahu perkataan buang pun dia dah boleh buat arahan tu. Dia tak perlu faham semua. That's why sebenarnya kenapa anak faham arahan tapi saya masih kata vocab dia sikit sebab benda-benda yang macam ni. Kalau benda tu dah rutin, kalau benda tu kita dah ajar banyak kali dah rutin, dia tak perlu faham semua perkataan yang kita sebut untuk buat arahan tu. So mungkin dalam satu arahan ada satu vocab yang dia faham. So just imagine kalau dia faham 20 arahan, baru ada 20 vocab. Faham tak maksud saya kat sini? Baru ada 20 vocab je. Walaupun ayat kita sebut dalam tu panjang. Kan? Itu maksud saya kefahaman dia kurang. So, kalau kita nak bagi dia faham dia, kita kena ajar tu setiap satu. Apa pergi tu apa maksud dia. So, dia boleh gunakan dalam perkataan yang lain selain pergi buang sampah. Nanti dia boleh pakai. Dalam tu maksud dia apa? Dalam tu macam mana? What is dalam? Apa itu dalam? Kan? And apa itu sampah yang mana satu? Which one is sampah? Mungkin kalau dia faham buang, okey. Dan satu yang dia dah faham. So sometimes susah kita nak determine satu mana-mana yang dia belum faham, sangat susah untuk detect. Sangat susah untuk detect. Tapi saya nak ajar teknik untuk nak tambah vocab ni. Saya bagi sikit. Kan? Dekat 10.30 dah tu. Saya bajet nak buat setengah jam je. So nak tambah vocab ini adalah dengan kita always kena bagi tahu perkataan yang kita cakap tu dekat dia untuk dia faham. Dia seolah-olah kita tengah ajar orang, katalah orang Korea datang Malaysia nak belajar bahasa Melayu. Macam tu lah. Kan? Yes, kalau kita bagi arahan throw, sampah kita bagi kat dia throw dan dia buat. Throw ada banyak tau. Throw ada banyak. Sama ada buang sampah tu sampah, throw bola kita baling. Throw buang ataupun baling lah. Throw can be two meanings kan. So, kena tengok adakah yang pertama mungkin situasi kalau kita dah ajar banyak kali
benda yang berbentuk sampah, buang dalam tong sampah. Walaupun tak faham arahan pun dia tahu apa nak buat. Sebab situasi tu dah mengajar dia. Kita dah ulang benda tu banyak kali. Okay, so apa kat sini sebenarnya? Macam ni je lah. So kalau anda rasa anak anda berat mulut, tak payah sibuk nak kira berapa vocab dia, tak payah sibuk nak kira dia dah faham perkataan apa ke belum. Anda buat je teknik ni. Okay? Sebab kadang-kadang susah nak explain. Kita susah nak identify. Adakah dia betul-betul faham ke tak faham? Adakah dia faham situasi ke? Dia faham aksi kita ke? Dia faham perkataan ni? Sangat susah untuk identify sedetail itu. So just buat teknik ni banyak-banyak. Itu je dan berulang-ulang. Okay? Teknik dia adalah teknik bagi tahu nama dia. Teknik nama dia memang tak best. Dia tak ada nama canggih-canggih. Okay? Teknik dia nama bagi tahu. Kerja kita bagi tahu setiap nama objek tu apa, setiap nama perbuatan kita buat tu apa. Kena bagi tahu dia pada ketika itu. Pada masa itu tengah berlaku. Contoh. Okay, sebab kalau kita nak terlalu identify mana satu dah really faham belum, sangat susah. Kita boleh kira roughly je. Kalau datang assessment pun kita akan tengok secara roughly idea je. Okay, tapi ini yang anda kena buat. Contoh saya kata tentang buang sampah dalam tong sampah. So anda boleh macam ni je. Just ambil sampah ni, cakap ke adik, sampah. Bagi tahu ni nama apa. Tengok ni saya tengah ajar teknik ni. Okay. Sampah. Gondon-don. Tu bahasa dia, keluar bahasa lain je lagi. Kan saya suka cakap bahasa lain sebab nak bagi contoh. Okey. So kena sebut perkataan tu. Dia ni sampah. Tengok ada sampah. Jom pergi buang. Kita nak buang dalam tong sampah. Okey. And then kalau nak make sure dia faham perkataan buang tu macam mana, you kena pergi sama-sama dengan dia, bawa sampah tu, biar dia bawa pergi ke tong sampah. Masa nak buang tu, masa dalam aksi nak buang tu, anda kena cakap, kita buang. Okay, adik buang. Masa tengah buang tu kena cakap buang. Okay, so dia akan dapat, aksi tu nama buang. Itu cara bagi vocab. Buat benda tu banyak-banyak. Buang. Buang kat tong sampah. Ni, kita buang. Ni dekat tong sampah. So dia akan tahu, okey ni benda ni nama dia sampah. Aksi ni buang. Objek itu nama dia tong sampah. So kalau kita cakap, adik ni buang sampah dalam tong sampah, dia tak tahu yang mana perkataan merujuk kepada apa. Faham tak? Susah nak faham perkataan yang merujuk kepada yang mana satu, aksi ke nama objek ke, tak boleh nak faham. Sebab kita nak bagi faham sebiji. Kalau kata tengah main benda lain, tiup bubble, tiup belon contohnya. Masa tengah tiup, ni adik, ada belon, ada bubble, tunjuk dulu objek. Ada bubble. Jom tiup. 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 Mama tiup. Tiup bubble. Tu bubble. Dia terbang. Terbang tu pergerakan tu terbang. Kalau kita tunjuk tu terbang, dia ingat bubble bulat tu terbang je lagi. Sebab dia tengah belajar ni. Dia tak tahu what is the words. Kalau letak baju dalam bakul, baju tu bagi tahu dulu. Adik jom. Kalau anda nak bagi arahan penuh, bagi dulu. Okey, jom letak baju dalam bakul. Ni baju. Ni baju. Okey, adik ada baju. Jom. Baju. Masuk bakul. Masuk. Ni perbuatan tu. Masa tengah masuk tu sebut masuk. Masuk bakul. Setiap nama objek yang kita tu, maksudnya dia kena relate. Anak tu boleh terus relate. Okay, perbuatan tu apa yang dia tengah buat. Kalau tengah main bola, tengah sepak. Masa sepak tu kena sebut sepak. Sepak. Okay, banyakkan buat yang ini. Kena banyak bagi dia faham all the words tu. Okay, tak kisahlah anak tu dah faham arahan ke belum. Tapi selalunya tak cakap sebab kurang vocab. Tak banyak vocab dia. Vocab tak banyak. Arahan tak perlu banyak vocab untuk faham. Okay, kita ada beberapa ketul vocab pun kita boleh faham. Kalau arahan tu arahan rutin. Kecuali kalau arahan tu bukan rutin, kita akan nampak anak tu struggle. Especially kalau adalah yang faham, ada yang tak ada, definitely kurang vocab. Okay, ada yang faham, ada yang tak ada. Okay, ada yang faham. Itu kena buat banyak teknik saya ajar ni, kena dengan sangat banyak. Dalam semua situasi. Masa mandi, masa makan tu kena introduce. Masa makan pun kena ni. Okay, adik, ni dia. Kita nak makan ayam. Ni ayam. Makan ayam, okay.
Ni ayam, tunjuk dekat dia ayam tu letak kat pinggan dia, contoh. Introduce. Ni mama makan ayam, tunjuk kat dia, makan ayam, makan, nyam nyam, mama makan. So dia tahu this action nama dia makan, objek tu nama dia ayam. Kalau ikan, ikan lah, kalau sayur introduce. Just introduce, sebut, tunjuk sebut, tunjuk sebut, tunjuk sebut, buat sebut, buat sebut, buat sebut. Okay, kalau benda yang melibatkan rasa, masam. Buat muka masam tu macam mana? Macam mana nak menggambarkan, nak bagi anak faham tu masam tu yang mana? Adakah masuk mulut ni masam? Masam tu adalah rasa. Jadi, rasa kita nak tunjuk tu. Ataupun sejuk, sejuk tu adalah rasa. Ataupun kan sentuh sejuk. Kan? So itu adalah macam mana kita nak bagi dia faham vocab. Tambah vocab. Tak kisahlah anak kata dah faham arahan ke belum, tambah. Okay? Buat je. Jangan lawan je tu. Buat je. Serius kata buat je. Sebab kebanyakan 90% yang datang ke terapi cakap anak faham arahan memang tak cukup vocab. Tu je. Okay? Sebab anak faham arahan, dia memang faham arahan tapi banyak cara untuk kita faham arahan. Kadang-kadang tak perlu faham perkataan pun kita boleh faham arahan orang bagi kat kita kalau orang tu tambah gesture. Tak payah cakap, boleh buat kot. Kan? Kita tunjuk pun itu dah cukup gesture. Dia faham yang itu pun dah boleh buat arahan yang kita bagi. Tak perlu faham perkataan yang kita sebut pun. Tapi nak cakap, kena faham setiap perkataan yang dia dengar. Setiap. Baru dia boleh cakap balik. Baru dia akan boleh cakap balik. Okay. Kalau dia nak bagi arahan, buang sampah dalam tong sampah, dia kena faham tu. Buang tu apa, sampah tu yang mana satu, dalam tu, dia kena tahu dalam tu. Dengan hanya tahu perkataan, baru kita boleh put in the sentence dan baru kita boleh gunakan dalam ayat. Kalau tak faham, definitely tak boleh. So, banyakkan buat teknik. Tak kisahlah anak tu dah faham arahan ke belum, buat je. Okay, buat je. Just buat je. Tak payah nak kira berapa banyak. Kalau anak tu bercakap jarang-jarang, you buat je teknik ni. Tak payah nak kira berapa banyak. Just buat. Okay? Just buat je. Alright? Boleh? Boleh? Okay, sebab kadang-kadang tu ramai sangat duk kira. Ini betul tak? Ini dia faham tak? Kalau dia buat macam ni dia faham tak? Tak payah kira, saya kata buat je teknik ni banyak-banyak. Sebab nak kira, tak terkira. Kalau anak anda dah boleh buat ayat, lagilah tak payah kira. Memang tak terkira, tak tahu. Even kita tak tahu pun apa yang dia faham sebenarnya. Kita tak boleh nak tahu sebab kita bukan guna perkataan tu everyday dan kita boleh test benda tu, setiap perkataan tu kita boleh test. Kalau setakat 10 boleh lagi. Sebab tu kalau anak yang datang, kita test terus dalam arahan panjang. Kita tak test dalam, maksudnya check satu-satu. Tak. Kita test secara general. Okay, tengok level dia bercakap. Sebenarnya level bercakap anak tu menggambarkan level kefahaman dia. Okay, level bercakap anak tu menggambarkan level kefahaman dia. So kalau anak masih belum berayat, dia belum faham, dia dah ada banyak kefahaman. Okay, dia dah ada banyak kefahaman tapi nak buat ayat kena ada dalam 200 ke 300 tau yang dia faham. Tu baru boleh sebut 50. Okay, anak yang boleh sebut 50 perkataan ataupun boleh buat ayat combine 2 perkataan, sebenarnya dia dah faham 200 ke 300. Sebab tu saya kata susah nak kira. So kita just tambah je. Tak kisahlah berapa banyak dia dapat, tapi tugas kita just tambah ulang. Tambah ulang everyday. Kalau boleh buat benda tu ulang. Everyday boleh buat benda tu ulang. Dalam situasi yang macam-macam situation. Okay. Alright. So itu teknik yang pertama. Okay. Berapa tempoh yang tu terpulang. Ada anak sebulan, ada anak 2 minggu. Bergantung kepada berapa kerap kita ajar juga. Kalau lagi banyak kita ajar, lagi cepat dia dapat. Lagi cepat dia sebut. Okay, so kalau kata let's say kita jarang seminggu sekali je cakap dengan dia, lambatlah dapat. So depends, banyak benda yang mempengaruhi anak tu dapat cepat ataupun lambat. Tapi just buat je. Just buat je. Okay, selain dapat merapatkan hubungan kita dengan anak, okay, salah satu yang lain lah. Buat je yang tu dulu. Tak payah nak kira sangat, tak payah nak ambil masa. Jangan jadi terlalu rigid.
Ni saya selalu pesan. Ramai manusia sekarang ni saya nampak terlalu rigid. Kita banyak bergantung kepada nombor, bergantung kepada fakta, bergantung kepada, "Oh, nak kena ada fakta ni, berapa kerap kena bagi, berapa berapa kali kena cakap dengan anak sehari, berapa minit kena." Adakah kita kena letak satu masa macam tu untuk main dengan anak kita? Bila ada masa mainlah saya kata. Takkan kita kata, "Okey, sehari kena main 20 minit." Memang 20 minit tu je lah kita spend dengan anak kita, kesian anak tu. Jangan jadi terlalu macam gitulah. Okey. Dia tak ada manual untuk kita didik anak. Tak ada manual. Dia ada teknik kita boleh pakai tapi bukan manual yang kita kena follow macam gitu. Okay. Just be human. Tu je saya cakap, be human. Jangan treat dia sebagai robot yang kita kena programkan dia ikut tempoh masa. Alright. Okay. So teknik yang kedua. Teknik yang kedua. Okey, sebelum saya masuk teknik yang kedua, just untuk information, hari ini kita dah melancarkan seminar untuk bulan 2 nanti, seminar Nak-Nak Cakap. Seminar Nak-Nak Cakap ni lebih detail lah, dia sehari punya seminar, satu hari dan ada hari kedua untuk sesi Q&A, actually 2 hari lah. Okey. So seminar Nak-Nak Cakap ni memang detail yang saya akan ajar daripada awal, start daripada identify anak tu masalah apa dan ke mana, apakah teknik yang kita nak ajar. Okay, apakah kita nak ajar lepas tu. Kalau kata anak tu ada masalah lambat bercakap disebabkan sensory, so apa ciri-ciri dia dan apa yang kita nak buat. So kalau anak tu ada masalah eye contact, okay, apakah yang kita kena buat dulu. Kalau anak tu susah nak fokus, apa yang kita kena buat dulu. Okay. Okay, so yang itu bagi siapa yang nak belajar lebih detail, anda boleh join NSC sebab dia lebih teratur dan benda tu sehari. Saya boleh explain dengan lebih detail daripada awal sampai ke sudah. Kan? So hari ni kita dah buka registration. Masih lagi ada peluang untuk anda dapatkan early bird prize. So bagi siapa yang berminat nak tahu, anda boleh klik je pada komen yang BD pin. Ada link kat situ, anda boleh klik dan daftar. Alright, so masih lagi harga early bird lah untuk 300 orang pertama. Okay, okay, seminar Nak-Nak Cakap ni bulan 2 nanti, bulan Februari. Tapi registration kita buka hari ni dan mungkin esok untuk harga early bird. Alright, okay, tu saja. So kita masuk yang kedua. Okay, tadi kita dah bagi vocab. Okay, teknik yang kedua adalah untuk anak yang berat mulut ni, teknik yang kedua adalah saya kata tadi, anak tadi ni mungkin kurang peluang, betul tak? Kurang peluang. So, apakah peluang yang kita kena bagi? Apakah peluang yang kita kena bagi? So peluang ni macam mana? Okay, peluang ni macam mana? So peluang ini adalah kita sengaja, peluang ni maksudnya kita sengaja prepare environment, kita sengaja buatkan situasi rumah kita ni supaya anak kita ni perlu untuk menggunakan vocab dia untuk bercakap. Dia perlu berkomunikasi. Okay? So dia punya kunci kat sini, apakah yang membuatkan anak kita perlu berkomunikasi? Perlu. Sebab kita berkomunikasi atas keperluan, betul tak? Manusia dia berkomunikasi atas keperluan sebab dia perlu. Dia perlu ataupun dia nak. Contoh kita nak bercakap dengan orang, dengan kawan kita, kita sebab ada keperluan, sebab tu kita bersembang dengan dia. Keperluan tu banyaklah, ada sebab. Maksud saya ada sebab. Contoh kita nak minta barang dekat kawan kita, so kita cakap dengan dia. Kita nak bagi tahu dia sesuatu, kita bercakap dengan sebab kita nak bagi tahu. Kita nak tanya soalan kat dia, kita nak dapatkan information daripada dia, so kita kena cakap dengan dia juga sebab keperluan. Kan kalau tak ada keperluan, kita pun tak adalah pergi bercakap. Kita tak bercakap setiap masa, betul tak? Kita bercakap dengan seseorang bila ada peluang untuk tanya soalan ataupun untuk connect, yang tu yang kadang-kadang yang jemur kain ke tu, kan? Tu untuk connect, just to connect. Bukan nak tahu sangat dia buat apa, tapi just to connect as a human. Kan, sebagai kita panggil connection antara manusia. Itu adalah fungsi-fungsi ataupun sebab kenapa kita nak bercakap. So anak-anak ni pun sama. Bila kita nak dia bercakap dengan kita, berkomunikasi kita, dia kena ada sebab. Okay, dia kena ada sebab. So apakah sebab-sebab biasanya pada kanak-kanak ni? Macam saya kata tadi, mungkin dia nak minta. Dia perlu minta sesuatu daripada kita. So kita kena sediakan peluang untuk dia minta. So macam mana nak sediakan peluang untuk dia minta? Mestilah kita buat benda tu supaya dia tak boleh dapatkan sendiri. Ataupun dia kena minta kat kita baru dia dapat. Letaklah maksudnya environment tu kita letak kat tempat tinggi contohnya.
Okey, letak objek, mainan dia suka dekat tempat tinggi, dia tak boleh ambil sendiri, so dia kena minta tolong kita untuk ambil. Bila dia minta tolong tu, itu peluang. Itu peluang untuk kita ajar dia perkataan apa nak pakai ni. Tolong ambil, tolong kita belajar, nak tolong ambil, mama tolong, mama ambil. So itu perkataan. So dia akan tahu, oh okey nanti next time, mungkin dia tak guna terus masa tu, tapi next time dia nak minta lagi dia dah tahu, oh kena guna perkataan ambil ataupun tolong, ataupun nak, depends. Depends kita ajar apalah, macam yang sesuai lah. Dia sebab vocab tu tak sama untuk semua orang. Okey, ada orang cakap bak, ada orang cakap nak. So itu terpulang, mana satu yang anda nak pakai. Nak pakai bahasa apa pun gunalah, yang penting anak tu faham. Anda nak guna bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, please, take, please take. Tak kisah, asalkan anak tu faham perkataan tu nak guna untuk apa. Perkataan ni guna situasi bila. Apa yang dia terjadi bila dia guna perkataan ni. Macam tu. Okey? So tu satu. Ataupun anda mungkin boleh kata kita nak supaya bagi peluang untuk anak tu memberitahu kita sesuatu. Kalau anak tu boleh naik kerusi letak lagi tinggi. Dia ada banyak cara, sebenarnya ada banyak cara untuk bagi peluang ni, bukan hanya tempat tinggi tu contohlah, saya bagi contoh. Ada yang lain, mainan. Mainan mungkin ada mainan yang anak tak reti nak buat sendiri. Dia memang tak boleh nak operate sendiri, dia kena kita tolong. Contohnya nak buka something, nak buka bekas something, letak benda sengaja. Sengaja letak benda dekat dalam bekas yang dia tak boleh buka ke contoh. Sengaja. Memang aku sengaja nak suruh dia buat macam tu. Macam tu lah cerita dia. Okay, kadang-kadang benda tu mungkin kita tak pernah buat tapi boleh sengaja buat. Okay. And then boleh ataupun apa lagi, kata mainan. Mainan tu memang kena putar kalau yang pakai tu kan, yang putar-putar tu baru gerak ke contoh dia. Dia tak reti nak putar tu, fine motor tak berapa bagus. So dia kena minta tolong kita untuk buat. So, tolong, mama tolong mama tolong pusing. Mama tolong. So kita tengah ajar dia, this is the vocab yang you kena cakap bila nak buat benda tu. Okay. Alright. So tu kedua, masuk peluang. Dan apa lagi? Anda boleh sorok barang yang dia suka. Sorok. Untuk membuatkan dia tanya soalan. Kalau sorok dia tak jumpa, apa yang kita nak kena buat? Tanya soalan kan? Mana? Mana? Okay. So, and then apa lagi? You boleh sengaja buat benda tu tak jadi. Contohnya letak benda terbalik, kasut pakai kat tangan. Contoh, something wrong. Bukan, it's not benda yang betul. Maksudnya, okay, saja-saja letak kasut dia dekat tangan and then tunggu respon dia apa. Tengok dia nak bagi tahu kita something tak. So, bila dia nak bagi tahu, it's the time untuk dia guna bahasa. Sebab kalau tak ada keperluan, dia tak akan cuba nak gunakan bahasa dia. Because it's too perfect. I don't need to use my language anymore. Macam tu kan. Nak makan ada jadual. Everything tersedia. Nak ambil benda boleh ambil sendiri. Tak payah minta tolong. Main pun boleh main sendiri. So, bila nak bercakap dengan kita? Memang tak cakap lah. Okay. Tambah-tambah pula dah lah dia memang ada masalah vocab kurang. Dah lah ada masalah susah nak cakap lagi lah dia tak nak. Sebab dia rasa susah. Okay. Tak payah suruh. Puan Afridah jangan suruh anak cakap. Kita yang kena cakap. Jangan suruh. Sebutlah ni. Jangan buat benda tu. Okay. Adik ni. Adik cepat. Apa tu? Adik tolong. Adik cakap tolong. Adik sebut dulu tolong. Sebut dulu tolong. Bukan. Jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Jangan suruh. Okay. Just cakap. Just bagi tahu. Just bagi tahu macam tu je. Kita tolong bagi skrip. Oh mama tolong mama tolong. Tolong buka ni. Ya ke? Mama tolong ke? Tunggu. Itu teknik ketiga adalah waiting. Kadang-kadang kita kelang kabut. Anak tak cakap je kita dah. Kan? Dah rasa macam dia kita suruh. Cakap dulu. Sebut tolong. Cakap dulu tolong. Cakap dulu tolong. Jangan sebut cakap dulu. Jangan buat. Jangan buat benda tu. Okay. Maksudnya kita just tunjuk je. Just tunjukkan contoh. Bila nak pakai perkataan apa nak pakai. Just tunjukkan contoh terus. Tak payah suruh dia. Bagi contoh terus. Okay. Tak payah suruh tapi bagi contoh terus. Sama juga tadi dengan konsep tadi kan saya kata yang banyakkan bagi tahu tu. Okay, banyakkan bagi tahu yang awal tadi tu. Banyakkan bagi tahu ni bila kita nak anak tu banyak vocab dan bersembang dengan kita. Banyak bagi tahu kita kena tunjuk contoh macam mana nak bagi tahu orang sesuatu.
Macam mana kita bagi tahu dia? Macam mana kita bagi tahu? Tunjuk contoh. Tunjuk contoh dekat dia, macam mana nak bagi tahu tu. So kita tunjuklah macam mana kita bagi tahu dia bila katalah contoh kita tengok buku. Tengok buku kita kena tunjuk macam mana contoh nak bagi tahu. Kita katakan dia, adik ni, ni adik cat mau makan. Tu bagi tahu. Kita tengah tunjuk contoh dekat dia, kita tengah bagi tahu dia. So nanti dia akan tiru dan buat benda tu kat kita. Faham tak? Jangan tanya soalan. Dia kata, adik ni apa? Dia jawab, katalah anak tu kalau boleh jawab lagilah syok kita tanya soalan kan. Adik ni apa? Cat. Cat kalau apa? Cat tengah buat apa tu? Itu tidak membantu untuk dia converse kita dengan banyak sebab dia hanya bergantung untuk jawab soalan kita. Nanti anak tu hanya tahu okey jawab soalan je. Dia hanya tunggu okey jawab soalan je. So, jawab soalan sepatah-sepatah lah. That's why lah kita nampak dia berat mulut dah lah tak konsisten jawab soalan. Sebab jawab soalan pun kadang-kadang anak akan jawab, kadang-kadang tak. So kita nampak dia sangat sikit. So kita kena tunjuk contoh macam mana nak bagi tahu banyak tu. Kita nak anak bagi tahu kita kan. Cerita kat kita, ni cat tengah makan. Mama ni cat tengah makan. Kita nak suruh dia buat macam tu. Mama ni gajah naik. Kan. Mama gajah ni besar. Kita nak dia bagi tahu kita benda tu kan. Kita kena bagi tahu dia dulu. Bagi tahu dia. Sebab tu time buat apa-apa bagi tahu. Sebab tu saya kata bagi tahu. Bagi tahu tu sebenarnya kita tengah tunjuk contoh. Kan? Kita tengah tunjuk contoh. Macam ni cara dia untuk berkomunikasi. Ini perkataan dia. Ini ayat dia. Tunjuk contoh. Tak payah suruh. Cakap ni dulu. No, jangan buat macam tu. Definitely dia takkan buat. Dia takkan cakap. Even kalau nak macam contoh kalau satu ni saya bagi contoh lah. Eye contact. Tengok mama dulu dek. Tengok mama dulu. Tak ada makna dia akan tengok. Sebab that's not the right teknik lah untuk dapatkan eye contact. Tengok sini adik, tengok sini. Adik tengok sini. No, sebenarnya tak. Benda tu takkan berjaya. Okay, benda tu takkan berjaya. Untuk dapatkan eye contact, bila suruh anak buat eye contact, dia kena cari reason. Kita kena cari sebab untuk anak tu tengok dekat kita. Kan? Alright. Hari tu actually saya hari Sabtu lepas. Okay, hari Sabtu lepas saya ada join screening playgroup dekat akademi lah. Kat akademi screening untuk playgroup. Actually sebenarnya banyak yang saya jumpa, ramai yang saya jumpa memang ada masalah eye contact. Mungkin disebabkan oleh lifestyle kita sebenarnya. Saya nampak lebih kepada lifestyle lah. Eye contact tu boleh berlaku dan menjadi masalah bila lifestyle kita mungkin anak dengan gadget, dengan TV sepanjang masa, kurang berkomunikasi, tak banyak interaction. So eye contact dia akan reduce. Eye contact akan reduce. Tapi amazingly, just dalam session yang pendek, mungkin dalam tak sampai setengah jam lah kan, saya main dengan anak tu, saya dapat sangat banyak eye contact. Yang mana parents tu terkejut, dia kata anak dia tak pernah buat benda tu sebelum ni. Saya kata nak dapat eye contact tak susah sebenarnya, tapi jangan suruh. Dengan cara kita banyakkan interaction tapi kena ada banyak pause. Kena ada sebab untuk anak tu tengok dekat kita. You have to give the reason. Bukan suruh. Kena ada reason. Prepare. Maksudnya anak tu kan, kenapa kena tengok? Kenapa? Kan contohnya. Kenapa nak kena cakap dengan mak? Kenapa? Kan? Kan kenapa? So kalau dia rasa tak perlu dan dia takkan cakap. So kita akan nampak dia cakap dengan sangat sedikit. Alright. So yang pertama, okay, banyak bagi tahu sebab kita tengah bagi contoh dekat dia. This is the way untuk bercakap. This is apa benda yang dia kena cakap. This is apa yang dia kena faham. This is apa yang cara nanti kalau dia dah ada vocab tu, this is the way. Okay, tunjukkan cara. Jangan tanya banyak soalan banyak sangat. Okay, banyak bagi tahu. Yang kedua, okay, sediakan peluang. Banyakkan sediakan peluang saja-saja. Saya kadang-kadang saya saja kasut ada sebelah je, saja. Nak pakai kasut ada sebelah je, sebelah lagi sesorok. Soroklah kat lemari. Kan? So pada masa tu bila pakai kasut kita macam mana? Kita tengah tunjukkan contoh, bila benda tak ada kita kena tanya. So nanti dia dapat, okay. And then bila kita dah buat benda tu banyak kali, kan, bila kita buat banyak kali, nanti ada satu time kita cuba buat, kita cuba stop, tunggu jap. Tengok dia buat tak apa yang kita buat sebelum ni. Untuk tanya soalan mana bila kasut dia tak ada. Kita dah tunjuk contoh sebelum ni. Tunjuk contoh dulu. Then, dia macam ni. Tunjuk contoh dulu. Nanti tunjuk contoh a few times. And then, lepas a few time kita buat benda tu, then kita stop dan tunggu tengok. Dia buat tak apa yang kita buat sebelum ni. Tu cara dia.
Itu cara dia, tapi kena tunjuk contoh, bukan suruh. Kalau suruh dia tak dapat. Dia tak dapat benda tu. Okey? Nombor 3 kena ada waiting. Waiting tu maksudnya kadang-kadang anak yang lambat bercakap ni dia perlukan masa untuk dia digest, untuk dia keluarkan balik. Sebab tu waiting ni sangat perlu. Dia memberi apa, waiting dia impact dia besar. Waiting ni impact dia besar. Contoh, contoh kita kata, "Hah, nak? Nak tak? Nak ini?" Kita bagi barang kan, "Adik, ni nak? Nak ke?" Ataupun nak buka, "Oh nak buka? Buka? Buka eh?" Tunggu sekejap, tengok dia punya respon. That's waiting. Tu waiting. Kadang-kadang kita, "Adik buka ke? Mau buka ke?" Cakap dulu buka. Buka. Cakap buka. Adik cakap buka, nanti mau buka. Adik cakap buka. Memang tak cakap. Memang takkan dapat. Takkan dapat. Dia tak boleh terlalu bombat. Bam, bam, bam. Dia kena ada waiting yang kita tunggu. Macam tu. Okay, that's the teknik lah. Itu teknik yang memang selalunya akan berkesan. Kalau untuk anak yang lambat bercakap. Anak yang berat mulut. Anak yang berat mulut. Okay? So kalau actually sebenarnya untuk semua anak-anak yang lambat bercakap, tak kisah apa isu dia, benda pertama adalah vocab. Benda pertama adalah kita nak make sure dia dapat banyak vocab. Tapi sometimes dia tak dapat banyak vocab tu disebabkan oleh ada halangan-halangan tertentu menyebabkan dia susah nak dapat vocab. Susah nak terima vocab. Macam tadi itulah eye contact lah. Itu adalah kita panggil sebagai kemahiran asas yang dia masih lagi tak dapat menyebabkan dia tak boleh nak dapat banyak vocab. Bila vocab dia tak banyak, bercakap akan kurang ataupun tak boleh bercakap lagi. Okay? So itu yang sebenarnya yang saya akan ajar dalam NAC. Seminar anak-anak cakap. Anda mungkin boleh tengok, mungkin ada yang dah pernah join seminar ni. Saya memang ajar daripada basic. Kalau anda tak ada basic pun, insya-Allah saya cuba untuk fahamkan anda konsep tu. Anak kurang dekat mana, this is apa yang you kena buat. Anak kurang dekat sini, this is you kena buat. Kan kena understand lah. Hari tu saya buat sesi eksklusif kenal anak, mungkin tak ramai yang join. Tak ramai yang dapat tahulah information tu. Ada 2 kali saya buat lepas, tapi tengoklah, saya pun tak tahu bila saya akan buat lagi that session. Mungkin lepas raya-raya Cina ke. Okay, tengoklah nanti. Okay, lebih bercakap daripada memaksa. Yes. Tak perlu paksa. Bercakap tak boleh dipaksa. Bercakap dan berkomunikasi tak boleh dipaksa sebab kita nak benda tu lahir dan digunakan dengan kerelaan. Dengan kerelaan sebab kita rasa nak dan rasa seronok nak buat benda tu. Dan dia akan jadi lebih banyak, lebih baik dan lebih banyak. Contohlah kalau kita bercakap dengan seorang sebab terpaksa, mungkin masa tu je kita cakap. Lepas tu okay, that's it. Aku dah tak nak cakap dah sebab susah, kita rasa tak best kan. Berbeza kalau kita memang seronok sembang dengan satu orang ni, kita seronok cerita dengan dia. Mungkin minat dia sama dengan kita bercerita benda yang sama, dia pun memahami. Contohlah kita suka sembang dengan dia. So tak ada sebab, tak ada angin, tak ada ribut, bahkan kadang kita saja memang nak pergi cerita dengan dia, nak pergi sembang dengan orang tu. So, sama juga dengan anak-anak kita ni, walaupun kita mak dia, kan, belum tentu kita jadi kawan bersembang dia. Mungkin kita hanya yang menjaga dan bagi makan minum untuk dia, tapi bukan kawan bersembang dia. So kalau nak anak tu banyak bercakap dia, kita kena jadi kawan bersembang dia. Kalau kawan bersembang kita tak paksa kan orang tu cakap. Kan? Kalau kita bercakap kawan kita pun tak ada, kau cakap ni, kau sebut ni, kau kena sebut ni. Tak adalah kita paksa macam tu kan. So just bercakap. Just bagi tahu banyak kan. Kita nak bagi lahirkan rasa anak tu happy. Anak tu happy interact dengan kita dan dia rasa connection. Alright? Okay, so dapat 3 teknik tu, pukul 11. Okay, jangan lepaskan peluang untuk harga early bird seminar anak-anak cakap, boleh klik pada link yang diberikan untuk mendaftar. Alright? So nanti bulan 2, okay, NSC tu adalah seminar anak-anak cakap ni bulan 2. Yang tu anda akan belajar lebih detail lah. Segala teknik dan kenal pasti anak, masalah anak sebenar. Dan juga apa teknik yang sesuai untuk setiap masalah lah. Okay. Kalau macam live saya tak boleh nak ajar tu sebab limit masa. Alright. Okay. So dapat 3 teknik tu. Kita dapat buat dapat je lah ya. Alright. So saya rasa itu saja dari saya malam ni. Okay. So tak apa, teruskan usaha. Teruskan usaha. Nak down boleh tapi jangan lama-lama sangat. Okay. Kita cari solution dan bantu anak.
Okay, cari solution dan bantu anak-anak kita, kan. Bukan orang lain, anak kita juga kan. Alright. So, bagi terlepas boleh tengok balik video ni, akan ada di saya punya page, tak di-delete. Okay, boleh tengok balik daripada awal dan boleh fahamkan. Sebab panjang ni nak ulang balik lagi sejam je lagi. Okay. So, boleh anda dapat something, alright. Anda dapat sesuatu dan kuatkan semangat. Okay, kuatkan semangat anda dan insya-Allah saya dan tim akan cuba bantu sebanyak mana yang kami boleh bantu, untuk anda membantu anak masing-masing. Okay. Sebab saya risau in the future macam manalah kalau ramai sangat anak yang delay. Kan? Alright. So kita apa tu, alright, so kita cuba bantu sebaik mungkin untuk anak-anak kita dan that's it daripada saya. Alright, so hopefully dapat jumpa anda lagi lepas ni dengan kita bincang topik-topik lain pula. So banyak-banyak sebenarnya, sangat banyak topik. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.